Segalanya berjalan seperti apa yang dirancang. Esok penentu sama ada idea yang diterap dalam tempoh kurang 2 minggu latihan bersama boleh diterjemahkan sebagai sebuah pasukan atau sebaliknya. Hasrat Panggon begitu besar untuk lihat keberkesanan anak buahnya walaupun dia akui input yang diterima agak berat buat pemain. There are a lot of information about our game model and also game planning. I think there has a lot of new face and also some young boys. We provide a lot of information to them. Our information, I think, should be. They are very tired in terms of in their mind because this is new information. They need apply for the training session like that. So far, I'm satisfied. Panggon turut bertegas dia tidak akan melatah dengan kritikan mana-mana pihak walau apa pun keputusan yang akan diraih pada Jumaat. Sementara itu, Darren Lock mahu ledakan jaringan mampu jadi bantuan terbaik buat skuad negara dalam usaha untuk realisasikan modul baru yang cuba diketengahkan Panggon. Of course, tomorrow's match is an important game for us. It's important for our players to get some game time. Like the coach touched on, we have a lot of new players in the team, so they have to understand the way that the coach wants to play. Dalam pada itu, pemain tengah Kemboja, Cho Un Chan Chaff, anggap Malaysia dan Kemboja tidak mempunyai banyak perbezaan dari segi corak permainan. Pertemuan pada Jumaat bakal dilaksanakan dengan pencarian kemenangan tunggal kerana ia merupakan satu-satunya aksi persahabatan sebelum ke pentas AFF. The players maybe can say something about the game tomorrow. សម្រាប់ប្រកួតថ្ងៃស្អែកគឺជាប្រកួតធំសម្រាប់យើងហើយម៉ាឡេស៊ីក្រុមល្អប៉ុន្តែវាមិនដាច់ឆ្ងាយពីយើងប្រហែលទេក៏តែในការលេងក៏វាមិនដាច់ឆ្ងាយពីយើងប្រហែលដែរអញ្ចឹងស្អែកគឺជាប្រកួតពិសេសសម្រាប់យើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រកួតត្រៀមពាន Mitsubishi. Jurulatih Kemboja Ryu Hirose akui perbincangan dengan Keisuke Honda berkait keperluan pasukan. Ditambah perubahan wajah skuad Malaysia ketika ini, Hirose berasakan mereka perlu bekerja keras untuk menang ke atas barisan Kim Panggon. 現在の、マレーシアの、スタッフ、それから、メンバーと、詳細、細かくいろいろ情報が入ってきているわけではありませんが、おおよそトレーニングゲームだとか、いろいろその、分析をして、一つ我々よりか力があるチームだなというふうに思っています。Okey, aksi persahabatan Malaysia dan Kemboja ini akan dibawakan secara langsung di Astro Arena saluran 801. Kita belanja, so boleh kekal bersama kami dengan perlawanan di Jeddah bermula jam 9 malam. Okey, 24 jam sebelum sepak mula Malaysia dan Kemboja masih ada ruang untuk kita kupas apa yang diperlukan pasukan yang mahu merekod kemenangan pada Jumaat. So kita bawakan Fina Nasrum di studio dan kalau kita diberi kesempatan kita juga akan bersama dengan Fina Nasrum pula, Zul Mizan Azam yang berada di lokasi latihan sebentar lagi. Kita mula dengan Fina dulu. Lamalah Fina tak menyerikan studio Nadia Arena ni. Saja nak buat you all rindu. Rindu kan? So welcome back. Fina, Panggon kan? Dia nampak lebih teruja untuk melihat apa yang bakal dipersembahkan anak buahnya di atas padang. Sama ada ikut cakap apa arahan yang diberikan atau tidak. Jadi mungkin keputusan menang atau kalah bukan tumpuan pada Jumaat. Tak mungkin kan? Saya sebenarnya terpaksa bersetuju dengan perkara itu, Adeline. Sebab kita dalam usaha untuk membentuk satu identiti bola sepak kita. Jadi adalah perlu untuk setiap pemain memainkan peranan mereka dan memenuhi apa yang dimahukan, apa yang dirancang oleh Kim Panggon
untuk membentuk satu corak permainan, oh ini adalah Malaysia. Jadi Kim Panggon yang pegang kunci itu, yang merealisasikan di atas padang adalah pemain. Jadi untuk besok, Panggon sendiri menegaskan dia mahu melihat anak buahnya benar-benar faham apa yang cuba diterapkan di dalam pasukan. Walaupun dia tahu input yang diberikan tu mungkin sedikit berat kepada pemain-pemain, khususnya pemain baru. Namun dia mahu lihat perkara itu dilaksanakan di atas padang. Dia tidak kisah dengan kritikan untuk sebarang keputusan. Jadi bermaksud keputusan itu sebenarnya penting, tetapi keutamaan adalah menepati perancangan terlebih dahulu. Kerana ini adalah pasukan yang dibentuk untuk persediaan AFF. Dan tidak terlalu awal kalau saya katakan ini juga pemain-pemain yang akan berada bersama Kim Panggon untuk Piala Asia nanti. Jadi saya fikir keperluan utama adalah membentuk identiti pasukan itu sendiri. Itu yang utama. Okey, lagipun lebih baik cantik bermain di atas padang. Kalau lawan tu pun main cantik juga, kalau atau menang, kita kena serahkanlah kepada yang lebih baik kan. Kalau menang tu kira bonus. Lah. Aksi persahabatan memang untuk eksperimen pun. Untuk lihat secara luas. Okey, dalam laporan Fina juga, Fina ada menyentuh tentang temu bual dengan pemain tengah Kemboja. Dia kata sebenarnya Malaysia dengan Kemboja ni main tak banyak jauh corak permainan tu. So adakah ini menggambarkan yang mereka ni, skuad Kemboja ni yakin yang mereka boleh menang ke atas Malaysia, ataupun mereka sebenarnya belum lagi macam nampak perubahan daripada Kim Panggon ni untuk Malaysia? Ada banyak kemungkinan kat situ. Satu, mungkin itu antara salah satu peran psikologi. Dua, mungkin juga mereka berasakan Malaysia adalah pasukan yang sama sebelum kehadiran Kim Panggon. Kerana kalau sebelum ni kita lihat rekod pertembungan Malaysia dan juga Kemboja, kita menang pun tak menang banyak. Banyak yang menang tipis dan susah untuk kita mengalahkan Kemboja. Jadi mereka fikir ini adalah masa ataupun misi untuk melunaskan dendam sebenarnya. Tetapi saya fikir dari segi persediaan mereka tidaklah serapi kita. Kerana mereka baru sahaja habis liga dan menjalani kem latihan hanya beberapa hari sebelum berangkat ke sini. Jadi dari segi persediaan kita lebih rapi berbanding dengan Kemboja. Mahu tidak mahu kita perlu buktikan kita ada kelebihan yang lebih lah kan. Jadi apa yang diperkatakan oleh pemain Kemboja itu perlu dinafikanlah malam besok kan. Sebab kita pun dah ada satu set player ataupun dua set player yang berbeza dah sekarang ni. It's not same Malaysian, same pasukan Malaysia yang sebelum ini. Kita dah different, kita menuju ke arah yang lebih bagus ataupun lebih baik kan. Jadi saya suka sebenarnya apabila ada kata-kata yang mungkin akan menambahkan lagi semangat pemain-pemain Malaysia untuk membuktikan they are wrong. So it's time untuk pemain kita buktikan yang apa yang diperkatakan itu salah lah. Betul. Setuju sangat. Betul. Bagi bakar semangat tu kan, saya setuju. Itu sebenarnya macam pantang orang Malaysia di Sabah. Macam tu lah kan. Lagi satu kan, Fina kata liga mereka baru saja habis. So nak kata tahap kecergasan pemain-pemain Kemboja pun mungkin menjadi tanda soal juga. Kan, sebab at least kita still ada masa untuk Kim Panggon melihat kecergasan pemain-pemain. Okey, kita nak sambung lagi dengan Fina, tapi Fina will still be with us. Sekarang kita nak bersama dengan kawan seorang lagi. Kita dapat signal dia kata dia dah ready dah. So kita terus bersama dengan Zul sekarang ni. Zul, boleh dengar clear Zul? Okey Zul kat sana. Okey, baik Ed, baik Su. Clear. Okey Zul, mungkin boleh kongsikan sedikit suasana sesi latihan yang berlangsung. Nampak macam stres ke? Nampak macam semua mood happy-happy? Dah ready untuk game esok, Zul? Okey, Su. Hari ini kedua pasukan menjalani latihan rasmi di dua venue berasingan di mana skuad Harimau Malaya berlatih di Wisma FM Kerajaya seperti biasa, dan Kemboja mereka menjalani latihan di
Stadium KFH Shiraz. Tapi saya ingin kongsikan dulu berkenaan dengan keadaan pasukan negara. Semuanya dilihat dalam mood yang cukup baik. Rata-rata pemain, saya ada cakap dengan mereka, tak sabar. Persaingan untuk merebut tempat semakin sengit. Siapa yang akan diturunkan itu akan menjadi sesuatu yang amat dinantikan oleh peminat. Tetapi yang mencuri perhatian saya, ada satu banner diletakkan di orang kata pagar di padang Wisma FM daripada peminat Malaysia yang tertera dengan perkataan "Hoist the colours is high". Saya tidak pasti apakah maknanya, apakah yang ditujukan kepada siapa, tetapi ini memberi satu gambaran bahawa skuad negara diharapkan untuk membuat sesuatu yang baik dalam persiapan menuju ke AFF kali ini. Itu perkara yang sedikit sebanyak mencuri tumpuan saya ketika sesilatan skuad Harimau Melaya. Cumanya untuk skuad negara, kem skuad negara cukup positif. Saya rasa mereka akan turut tanpa tekanan bertemu pasukan Kemboja esok dan tak sabar untuk aksi bertemu peran pertama. Tetapi bagi pasukan Kemboja yang saya sempat untuk meninjau juga sesi latihan mereka, mereka sebenarnya memiliki skuad yang baik. Saya setuju apa yang Fina katakan, tidak mempunyai persiapan yang rapi, tetapi barisan pemain ini sebenarnya mempunyai pengalaman di Liga Malaysia. Saya ambil contoh, 3 pemain yang sudah merasai kejohanan ataupun saingan Liga Malaysia. Yang pertama ialah Thierry Chentabin. Thierry Chentabin ini, kalau saya boleh kongsikan, dia merupakan bekas pemain Terengganu pada 2018. Beliau antara tonggak utama di bahagian tengah yang membawa pasukan Terengganu ketika itu layak ke pentas akhir sebelum tewas dalam aksi final kepada Perak. Jadi saya rasa pengalaman beliau dalam Liga Malaysia itu akan membantu pasukan ini walaupun persiapan yang tidak mencukupi. Pemain yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah Kyo Sok Peng. Kyo Sok Peng merupakan bekas pemain PKNP FC. Seorang penyerang telah menjaringkan 47 gol. Maafkan saya, 14 gol daripada 47 penampilan bersama Kemboja. Jadi kehadiran Kyo Sok Peng antara pemain yang perlu diberi perhatian oleh Pan Gon sendiri. Dan pemain ketiga yang saya ingin kongsikan adalah Boris Kok. Boris Kok ini beraksi bersama Sarawak United musim ini. Dia datang ke Sarawak ataupun ke Liga Malaysia ini pada pertengahan jendela kedua, tetapi telah menjaringkan 4 gol, satu pencapaian yang cukup baik. Seorang pemain pertahanan, tak silap saya, boleh menjaringkan gol. Jadi 3 pemain yang punya pengalaman di Liga Malaysia ini harus diberi perhatian oleh pasukan negara. Keseluruhannya untuk kem pasukan Cambodia, mereka juga berada dalam keadaan baik walaupun berlatih dalam keadaan hujang pada malam ini. Okay, so sekarang ni nampak macam pengalaman versus strategi baru di bawah Kem Panggon. Betul. Fina ada apa-apa soalan tak nak tanya Zul kat sana? Cuma saya ingin menambah sedikitlah berkenaan dengan Boris. Ada juga persoalan dikeluarkan oleh media dalam sidang media yang berlangsung pada hari ini. Adakah Boris akan diturunkan untuk kesebelasan utama, tetapi Ryu Hiroshi nampaknya lebih gemar untuk berteka-teki dalam usaha untuk meletakkan pemain itu sebagai pemain kesebelasan utama ataupun sebaliknya kerana difahamkan ada sedikit kepenatan membabitkan pemain tersebut. Jadi saya pun sebenarnya teruja untuk melihat sejauh mana mereka yang boleh dikatakan sebagai gunting dalam lipatan ini mampu untuk menghancurkan Malaysia pada malam besok. Saya harap itu tidak berlakulah. Kan? Semua harap tak berlaku. Saya rasa tidak akan berlaku. Saya rasa tidak akan berlaku. Cumanya mereka boleh memberi saingan sengit kerana mereka skuad negara mempunyai kelebihan, mempunyai peluang yang lebih baik. Cumanya untuk pasukan Cambodia ini yang amat saya nantikan adalah kelibat Keisuke Honda. Dia sebenarnya masih memegang jawatan pasukan Kemboja, tetapi pada sesi latihan hari ini Keisuke Honda tak ada. Saya rasa beliau tidak akan menyertai camp untuk di persiapan perolehan persebatan ini, tetapi Keisuke Honda mungkin akan berada di kejohanan AFF nanti. Dan kita sebenarnya bernasib baik juga sebab Chan Vatanaka, seorang penyerang yang cukup digeruni di Rantau Sanggari ini juga tidak disenaraikan. Saya difahamkan tidak disenaraikan untuk kejohanan AFF. Jadi seperti yang Fina katakan, saya rasa Malaysia ada chance lah untuk menang.
Kelebihan milik Malaysia lah. Saya tak kata apa-apa Zul, cuma saya suka untuk melihat persaingan daripada pasukan pihak lawan untuk Kim Panggon betul-betul faham sejauh mana kemampuan anak buahnya kali ini. Seperti mana yang kita tahu, ini bukanlah barisan utama kita, tetapi ini kalau kita bercakap impak tentang yang mampu esok lah kan? diberikan, impak yang mampu diberikan oleh barisan kedua ini adalah cukup penting. Selepas ini Kim Panggon akan memiliki banyak lagi choice. Okey, sebab Fina tadi ada sentuh tentang berteka-teki pemain mana yang akan diturunkan, macam misteri dan sebagainya. Mungkin Zul hari ini berada di sana melihat, meninjau sesi latihan yang berlangsung. Mungkin Zul ada nampak gambaran pemain-pemain yang akan diturunkan. Tak kisahlah pihak lawan ataupun pasukan negara, Zul. Malaysia. Okey, saya lebih suka untuk kongsikan untuk Harimau Malaya lah, sebab saya rasa peminat mahu membayangkan apakah taktikal ataupun formasi yang akan diturunkan oleh Kim Panggon. Tetapi saya meramalkan pemain seperti Shihan Azmi, Ahmad Huzaimi PE, Azam Azmi Murad, dan mungkin Brandon Gunn, Muhairi Ajmal, penyerang Darren Lock, antara pemain yang akan mengisi kesebelasan utama. Yang menjadi peminat tertanya adalah pemain-pemain seperti Litak dan Sergio Aguero. Adakah dua pemain ini akan menjadi tonggak utama skuad negara berdasarkan reputasi? Yes, mereka ada, apatah lagi kelibat pemain utama dari JDT tak ada. Jadi saya rasa salah seorang pemain ini mungkin akan diturunkan, tetapi pandangan saya hanya sebagai pemain simpanan, kerana dari segi keperluan posisi itu ada pemain yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan taktikal Kim Panggon untuk diturunkan. Itu antara yang saya dapat lihatlah sejak beberapa hari mengikuti sesi latihan pasukan Harimau Malaya. Tetapi of course sentiasa ada kejutan daripada Kim Panggon. Kalau kita kenal pemain ini ketika kelayakan Piala Asia, sentiasa menukar kesebelasan utama dari perlawanan ke perlawanan. Kita tidak boleh menjangkakan adakah kesebelasan utama yang akan dipertaruhkan adalah skuad bayangan akhir ke kejohanan AFF nanti, tetapi adalah barisan yang boleh mencipta satu keputusan yang kemenangan motivasi lah kepada skuad negara. So tadi mood Kim Panggon macam mana? Okey ke? Ada lagu ke? Apa-apa lagu inspirasi masa training? Of course ada lagu sebab kalau kita kenal camp atau barisan kejuaraan ni, memang mereka cenderung untuk motivate pemain dengan lagu-lagu yang best. Tetapi kali ini masih lagi belum saya kedengaran lagu Korea, masih menggunakan lagu-lagu apa kata Mas Saleh lah kan, orang putih kan. Dan mood Kim Panggon baik, cumanya dia agak berjauhan sedikit dengan media. Mungkin sebab lebih fokus mahu mengelak daripada perkara yang kontroversi ke mungkin. Tapi lagu yang paling sesuai sekarang patut letak soundtrack Qatar 2022. Dreamers. We are the dreamers, Zul. We are the dreamers. Baik, terima kasih, Zul. Nak senyanyi ke? Oh, tak apa Zul. Tak Jangan, apa, hujan Zul, kan? nanti lebat. hujan. Thank you, Zul. Sama-sama. Okey, macam tak banyak baik good kita news kan. lah menjelang aksi persahabatan ini kan. Dan memang daripada apa yang dikongsikan oleh Zul dan juga Fina, kelebihan milik Malaysia lah. Of course.